أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung ilmu yang berkaitan dengan fiqh tu. Biasanya kalau kita nak belajar fiqh ni, ini kita ulang baliklah. Saya ulang balik. Kita nak belajar fiqh, kita kena tahu istilah yang ada dalam kitab tu. Istilah yang ada dalam ilmu fiqh. Antara istilah-istilah yang kita akan keluar tu biasalah ijtihad, ijma' kata. Yang akan keluar Quran, hadis, fardu, wajib, sunat. Apa makna wajib? Kalau kita tahu. Kalau kita nak belajar fiqh, kita tahu makna wajib. Apa tu makna wajib? Jadi perkataan-perkataan yang berkaitan dengan ilmu alat ni, ilmu yang ada dalam kitab fiqh ni, itu panggil ilmu alat. Perkataan ni kita kena belajar dalam usul fiqh. Karena usul fiqh ni kaedah dalam memahami fiqh. Kita dah tahu perkataan tu, barulah kita boleh belajar kitab fiqh. Jadi kita tengok apa makna wajib. Apa yang dituntutkan syarak, apa yang dituntut oleh Allah untuk melakukannya. Jika kita tak melakukannya, mendapat dosa. Satu tuntutan Allah melakukannya, satu perkara tu kita kena lakukannya. Bila mana kita tak melakukan, akan diberi dosa oleh Allah. Itu wajib. Contohlah salah satu dari cabangnya. Jadi kita masuk lagi dalam ta'rif fiqh. Apa maksud fiqh dari segi istilah? Maksud apa yang kata dalam ustaz punya kitab surat 6 lah. Kalau kitab yang baru muka surat dia awal tu. Surat apa haji biasa? Ada tak? Dia ada makna fiqh, kemudian yang awal tu, muka surat awal tu. Kita dah masuk pertama tu kan. Pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata. Kalau Cikgu Ramli berapa muka surat? 2. Muka surat 2. Kitab yang baru muka surat 2 lah. Kalau kitab ustaz lama ni ustaz pakai muka surat 5. Itu. 2. Muka surat 2. Okey, jadi yang mana yang ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam ni kata. Mengetahui, kita baca balik takrif kemudian kita syarahlah. Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang yang mukallaf. Apa tu fiqh? Mana ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak. Yang mana? Yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang yang mukallaf. Maknanya hukum-hukum yang Allah datangkan pada kita, yang Allah tuntutkan kita melakukannya ataupun Allah larang kita untuk buat benda tu, yang mana berkaitan dengan perbuatan dan perkataan kita. Yang mana yang diambil daripada Al-Quran. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan, yang mana Allah tuntut kita melakukannya, macam sembahyang, contoh sembahyang, puasa, haji, itu Allah tuntut melakukannya. Itu bila kata Allah tuntut melakukannya, jadi kita mesti ada sumber yang kita ambil. Dari mana dari mana tuntutan yang kata Allah suruh tu kita tahu. Dari mana sumber yang kita dapat? Yang pertama mestilah Al-Quran kata. Al-Quran. Dalam Quran Allah pesan apa? Iqamas solah. Allah kata, lakukanlah sembahyang. Dalam Quran Allah kata, lakukanlah sembahyang. Itu sumber yang pertama yang kita dapat dalam amalan ibadat kita, amal ibadah kita yang berkaitan hukum syarak. Satu tuntutan Allah wajib pada kita melakukan solat. Jadi dalam Quran yang kita tengok ni ada tak yang Allah ajak kita lakukan solat? Allah sendiri yang ajak kita melakukan solat. Ada tak? Tak ada. Siapa yang ajak?
Datanglah sumber dalil yang kedua. Itu sunnah. Cara-cara kita sembahyang, kata. Satu tuntutan Allah yang mana wajib pada kita melakukan solat. Kemudian datangnya dalil kedua itu cara melakukan solat. Kata Nabi, "Sholli kama ra'aitumu ni usolli." Ikutlah aku sembahyang seperti mana? Ikutlah aku sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu. Mau tak mau kita ada dua dah dapat. Sumber dalil, sumber hukum kita, yang mana yang kita buat lah ni, sembahyang tadi, sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak semua tu. Yang mana amalan perbuatan kita, satu tuntutan Allah itu, mau tak mau mestilah sumber dari Al-Quran yang pertama. Boleh ambil daripada Taurat, Zabur atau Injil. Amalan ibadat kita, amal ibadat kita. Suhuf Ibrahim kata sebelum datangnya syariat Nabi, syariat yang datangkan pada nabi-nabi yang terdahulu, agama Islam lah sama. Nabi Ibrahim beragama Islam, tapi syariat dia berbeza. Kata yang datang pada suhuf Ibrahim, kata helaian yang Nabi Ibrahim ni, dia kata Quran yang datangkan pada Nabi Ibrahim, tapi bukan Quran, nama dia suhuf Ibrahim. Kata dalam bahasa Ibrani, kita ada khilaf ulama lah, kata yang datang pada Nabi Ibrahim ni sama ada dalil itu datang dalam bentuk helaian, dalam bentuk tulisan, ataupun ada ulama yang mengatakan bahawa datangnya dalam bentuk perkataan sahaja, satu suruhan Allah yang mana tidak ada mushaf. Kalau ada mushaf ni, kata Injil ada, dia ada mushaf. Taurat dengan Zabur ada mushaf. Yang mana yang selain pada itu tidak ada mushaf. Itu ada juga pendapat ulama yang membincangkannya. Jadi kita balik pada sumber hukum tadi. Sebelum datangnya syariat pada Nabi Muhammad menggunakan syariat yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Itu. Syariat yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Yang mana dalam syariat Islam yang diturunkan pada agama Islam pada zaman Nabi Ibrahim itu, sembahyang berapa kali sembahyang sehari? Yang kita tahu, dalam sirah-sirah Nabi banyak. Nabi sembahyang, kata Nabi beruzlah di Gua Hira. Dan Nabi duduk pada satu tempat yang mana Nabi seorang penggembala ketika itu. Nabi sembahyang 2 kali sehari. Pada awal pagi, fajar, solat fajar dan solat maghrib. 2 kali. Itu syariat yang diturunkan pada Nabi Ibrahim. Tapi Islam lah kata, nama agama Islam, syariat yang berbeza. Jadi yang kita umat Nabi Muhammad, syariat yang diturunkan kepada kita, mestilah kita ambil daripada Al-Quran. Kalau andai kata Quran tu tak menerangkan dengan lebih terperinci, yang kedua kita pergi pada hadis Nabi. Kata. Contoh Allah kata iqamah solah wa ita'iz zakah dalam Quran. Tunaikanlah solat dan bayar zakat. Zakat ada berapa zakat? 9, 12, macam-macam zakat ada. Jadi siapa yang menjelaskan zakat-zakat tersebut? Quran tak jelaskan dengan terperinci. Jadi sumber yang kedua yang kita ambil itu hadis Nabi. Kata hadis Nabi ni banyak lah. Kata selama turunnya bermula pada 40, Nabi berumur 40 tahun sampai wafatnya Nabi 63 tahun. Selama 23 tahun, kata hadis diturunkan. Kata banyak hadis. Kalau kita tengok sumber-sumber, sebab tu kalau kita tengok perbezaan pendapat, contoh dalam sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat yang kata pandemik ni kan, kata boleh cukup tak 2-3 orang, kata 2-3 orang sah tak Jumaat? Sah tak Jumaat? Yang kita belajar fiqah, sumber hukum yang asal ni, kalau tengok hadis Nabi yang turun itu kena 40 orang. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Adapun imam-imam lain, dia pernah tengok Nabi semayang, dia pernah melihat Nabi semayang yang mana Nabi semayang tak cukup 40 orang. Itu ada satu pandangan yang diambil oleh hadis lain pula yang diambil oleh Imam Abu Hanifah pula. Yang diambil oleh Imam Malik. Hadis turun banyak. Nabi yang berlakunya hukum ni, yang mana Nabi kadang-kadang duduk kat tempat lain, orang lain tak ada. Orang lain tak ada catat. Orang ni tak ada, selagi orang ni catat. Adanya hadis tu kat sahabat ni pula. Selagi ada satu peristiwa yang turunnya hukum pada Nabi, sahabat lain pula catat, sahabat ni tak ada. Sebab tu kita tengok hadis ni banyak. Banyak sangat. Kalau kita kata kita dah tahu banyak hadis, bila orang tanya ada tak hadis ni Ustaz? Kata, contoh kata. Jangan kita kata tak ada. Berjuta hadis dalam dunia tu. Kalau kita tengok balik kat Basrah, Kufah, gedung ilmu di Iraq ketika itu.
Iraq kata, yang mana US habis dia bakar semua kan. Kitab-kitab hadis yang kata yang turunkan kat Iraq, Basrah kata. Ketika itu banyak kitab-kitab hadis yang dibakar oleh orang-orang kafir. Sebab dia tahu bila mana orang Islam tak ada ilmu, kurangnya ilmu, masa tu dia mudah nak tarik kita kepada kekufuran. Tu hadis banyak. Bila ditanyakan pada kita, ada tak hadis ni? Kita kata apa? Setakat ni belum jumpa lagi lah. Belum jumpa lagi. Jangan cakap tak ada, belum jumpa lagi. Kata, mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab kadang-kadang ada zaman ni, zaman internet tau. Bila zaman internet, sumber hadis tu banyak. Ada hadis yang digunakan oleh di Iran kata, oleh kata Syiah yang menggunakan hadis tu. Kita tak sampai kat kita hadis tu. Selagi orang ni dia petik daripada hadis di sana. Dah ambil, dia tengok search Google. Banyak, sebab mudah, zaman internet ni mudah masuk macam-macam ilmu. Dia ambil daripada sumber yang lain kata. Anda kata di Iraq lah. Kita tak pernah dengar hadis tu. Tak pernah dengar kata. Tiba-tiba sampai kat kita. Kita kata apa? Bila kata ada tak hadis ni kata. Kita kata tak belum, kita tak tahu macam mana kata. Tak tahulah nak jawab dia kata. Ataupun kita kata bukan kata tak ada tadi, yang macam Ustaz cakap tadi, bukan kata tak ada, tapi tak tahu sama ada atau tidak, dan kita akan rujuk balik kitab yang kita ada. Mulalah bila kata kita akan rujuk kitab yang kita ada, kita sandarkan kepada hadis yang 6 hadis yang kita amalkan tu, yang mana adanya yang masyhur dalam kita punya suasana kita, dalam masyarakat kita, yang mana kita akan rujuk Sahih Bukhari dengan Muslim. Itu salah satu sumber. Kalau tak ada dalam tu, maknanya ada kat kitab lain. Kita kata tak ada, yang ni tak jumpa lagi. Sebab kitab hadis kata sahih ni kata banyak, bukan kata sahih Muslim saja, Bukhari. Ada lagi sahih-sahih yang lain. Ada lagi hadis-hadis yang lain yang ada kat negara-negara yang lain. Negara kita ni kita pakai 6 je. Bukhari, Muslim, Nisa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Itu yang selalu kita rujuk untuk amalan kita. Tu. Jadi kita balik pada sumber bagi kita sebagai Islam. Itu sumber rujukan kita dalam amal ibadah. Kata Al-Quran yang pertama, kemudian hadis tadi. Contoh mandi safar kata kan. Mandi safar. Ingat amalan-amalan yang kata yang tidak ada sandaran kata. Mandi safar ataupun kalau yang saya tahu dulu, ada anak murid seorang tu duduk Bukit Merah, dia cerita Batu Kurau dulu ada buat nasi arwah tau, nasi arwah kan. Zaman-zaman dulu dah. Dia orang baik bentak, orang Batu Kurau. Ada pada malam Jumaat depa akan buat satu hidangan untuk arwah. Tapi orang tak boleh makan, orang tak makan tu. Masa kenduri dia akan letakkan satu hidangan tu untuk arwah. Dalam apa ni, dia punya kenduri lah pada malam Jumaat, tahlil lah pada doa selamat. Tapi dia akan letak satu nasi untuk arwah kata situ. Kemudian habis pada dah baca doa tu, yang kata nasi untuk arwah ni, makanan untuk arwah ni, baru dah orang lain boleh makan. Masa tengah buat tu orang lain tak makan. Jadi sandaran kita tengok balik, sandaran dalam Islam yang mana kita tengok ada tak dalam Quran ataupun hadis cara kita buat seperti itu. Lepas tu baru kita rujuk balik hadis. Ada tak cerita hadis tentang roh akan turun, akan makan makanan. Kat situ baru kita tengok balik sandaran yang kita ada dalam agama. Maka yang setakat yang ada ni dalam rujukan hadis kita yang 6 kitab ni tidak ada lah. Tidak ada. Kata roh makan makanan yang dihidangkan pada malam Jumaat. Kemudian barulah beransur-ansur dah ditapis oleh para mufti-mufti kan, kata amalan-amalan mandi safar satu lagi. Mandi untuk menghapuskan dosa pada bulan Safar tu kan. Untuk menghapuskan dosa. Jadi ada tak rujukan kita dalam agama tentang mandi yang Nabi buat? Rujukan kita tak lari pada 6 kitab tu lah. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Adapun yang lain tu kita tak tahu. Kita ambil 6 sumber rujukan kita dalam hadis. Kita cari, ustaz-ustaz duk cari kata, ulama-ulama duk cari, tak ada sumber. Dalam Sahih Bukhari tak ada cerita tentang mandi safar. Dalam Muslim pun tak ada, Nasa'i tak ada, Ibnu Majah tak ada, Abu Daud tak ada, Tirmizi tak ada.
Jadi mungkin ada kat mana, kat kita hadis kat Iran ke Iraq, kita tak tahu. Kitab-kitab yang lain. Jadi itu sumber rujukan yang kita tahu. Bila kata tak ada, mufti letakkan haramlah hukum mandi safar. Mandi untuk menghapuskan dosa. Jadi ingat 6 sumber rujukan kita dalam hadis. Kata, tebal lah kitab Bukhari Muslim tu tebal. Kata. Itu jadi kita tahu kat sini. Dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, hal yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan halal, haram, wajib, sunat, makruh, semua tu mesti ada sandaran. Sandaran dari Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Tapi ada orang tanya, Ustaz, macam mana jemaah kita tak cukup 40 orang? 23 orang, sah tak jemaah kita? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i meletakkan 40 orang ahli jemaah untuk dirikan jemaah. Baru sah, syarat sah solat Jumaat. Kena ada 40 orang jemaah kat sini. Dan 40 orang tu mestilah orang yang bermukim tetap. Bukan mastautin tapi mukim tetap, kata. Mukim tetap macam mana? Dia duduk tinggal kat sini. Contoh kalau mukim, yang ada soalan orang tanya lah, macam mana nak tahu mukim kita mukim tetap? Kita ada 5 buah rumah kata. Kat KL ada, kat Penang ada, Johor ada. Kat mana mukim tetap kita? Andai kata kita balik Johor dalam 3 hari, boleh tak jamak? Itu rumah kita? Tak boleh jamak. Sebab bagi musafir duduk. Kalau bermukim, mukim sementara lain. Dia boleh dia kata dia mukim sementara kat situ. Maka dia termasuk dalam orang yang kata bukan ahli qaryah, tapi dia kata bermukim sementara, orang dia bukan ahli qaryah. Jadi kalau dia sembahyang Jumaat kat sana, kata andai kata nak 40 orang dan mukim tetap. Kata dia nak orang yang mukim tetap. Kalau 40 orang dia ada seorang, kira dia bukan mukim tetap, maka syarat sah solat Jumaat tu tak sah lah. Contoh kata sembahyang kena 40 orang, kat situ 40 orang je ada sembahyang. Tiba-tiba dia mai, dia balik rumah dia kat sana, dalam seminggu sehari dia masuk sekali join dalam 40 orang tu, dia seorang masuk. Ada 40 orang, dia seorang yang bukan bermukim tetap. Jadi kiranya yang mukim tetap tu, yang lain tu mukim tetap lah, 39 orang. Dia seorang je yang bukan bermukim tetap, bermukim sementara kat situ. Dia balik rumah dia sat je, dia bukan duduk situ pun, kata. Jadilah 39 orang kira mukim tetap. Maka dalam Imam Syafi'i tak sah lah solat jemaah dia. Tak sah lah. Itu. Jadi kalau kita tengok balik, yang tu kita, yang dalam hukum yang asal yang kita ambil daripada hadis yang kita bermazhab Syafi'i, mestilah 40 orang yang kata ahli qaryah untuk dirikan Jumaat baru sah. Tapi tadi berapa? 20? 23. Sah tak? Kalau ikut hadis yang kita sandarkan kepada Imam Syafi'i, sah tak? Tak sah lah. Itu Imam Syafi'i meletakkan hukum-hukum dan sumber-sumber dalil. Kalau ikut tak sah Jumaat kita. Sembahyang Zuhur tadi. Ya tak? Jatuh jadi sembahyang Zuhur. Tapi yang mana kita ada satu sumber rujukan kita yang ketiga. Ingat, sumber rujukan kita dalam agama ada 4. Quran, hadis, al-ijma' dengan ijtihad. Kemudian yang keempat, qiyas. Ingat, itu kena ingat. Kalau kita kata, kalau kita tak tahu, maka kita akan tertanya-tanya, sah tak Jumaat kita tadi? Ingat, yang ketiga sumber rujukan kita dalam Islam adalah al-ijtihad. Satu pandangan yang diambil oleh mujtahid. Yang ni kita tengok balik pada kitab tadi. Yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan pecahan daripada keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Kalau baca saja, apa faham tak? Apa tu ijma'? Yang ni satu ilmu alat dalam fiqh. Dalam kitab fiqh banyak ijma' dia akan keluar lagi. Dalam bila kita belajar tentang hukum-hukum najis, tentang solat, dia akan keluar ijma'. Keluar lagi ijtihad. Ijtihad pun banyak juga akan keluar. Perkataan yang sama juga. Apa benda tu? Ijtihad tu. Ijtihad tu apa? Mujtahid kata. Okey, kita tengok balik. Yang ni yang tak ada dalam kitab lah. Saya bagi takrif dia. Yang ni pengenalan, sedikit pengenalan tentang ijtihad. Nanti kita akan masuk lagi bab-bab ijtihad tu apa, Quran tu apa, sunnah tu apa. Okey, ijtihad satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid dalam timbulnya masalah yang baru berkaitan dengan hal agama. Contoh kata, masalah yang keluar tu yang berkaitan dengan hal agama. Zaman lah ni zaman pandemik Covid, kata. Masalah apa yang kita nak dirikan ni? Masalah kita kena penjarakan sosial. Satu lagi. Dan kita tak boleh berhimpun beramai-ramai.
Jadi kita haidkan masjid semayang seramai 23 orang jemaah. Itu dia panggil satu masalah fiqh yang keluar, yang berkaitan dengan hal agama. Jadi nak buat macam mana? Kita buat jarak lah. Jarak tu. Siapa yang buat kan tu? Siapa yang letakkan hukum tentang jarak, penjarakan sosial? Kita kena tahu fiqh kan, kata macam ni. Kita dah tahu fiqh. Barulah kita tahu, senang. Barulah kita kata, oh macam ni rupanya hukum dia. Satu masalah yang timbul sekarang ni, kita tak boleh nak duduk rapat. Semayang macam biasa tak boleh. Selagi takut jangkit COVID tu cepat dan merebak. Dia tak tahu, jemaah macam-macam ada. Macam-macam orang kata, Ustaz pergi sana, Ustaz pergi sini, ada yang PKL, ada balik. Ada surat pelepasan senang je. Ramai kawan polis cop je. Kata andai kata. Ni, kita tak tahu benda yang berlaku tempat kita. Kita tak nak bagi, kalau kita tengok dalam agama, kenapa kita letakkan menjaga-jaga dalam hal agama kita? Kenapa kita letakkan 23 orang? Sedangkan shopping mall boleh pergi ramai. Sebab apa? Sebab dalam agama kita menjaga al-hifzun nafs. Agama mementingkan menjaga nyawa seseorang itu. Kita tak mau disebabkan kita punya kerana agama kita virus merebak. Itu kita tak mau. Sebabkan jemaah kita, andai kata sebabkan jemaah yang kena jangkitan, sekejap lagi orang-orang kafir semua dia maki kita kata. Apa orang Islam macam ni? Orang kata macam ni. Degil juga nak buat rapat juga. Tak boleh, kena jarak juga. Rapat kita nak duduk kata tak boleh ni, tak sah. Kata rapat-rapat tak sah. Dia tak tahu fiqh. Kata jarak-jarak ni tak sah. Ada setengah orang kata tak boleh semayang jarak-jarak tak sah. Dia tak tahu fiqh. Sebab tu dia tak sah, dia cakap tak sah. Dalam fiqh, balik benda tadi. Sumber kita yang ketiga itu adalah al-ijtihad. Satu pandangan, satu masalah yang keluar dalam fiqh. Yang ada lah ni, masalah yang kita ada adalah cara nak semayang macam mana dalam pandemik COVID ni, kata. Kena jarak sebanyak 1 meter. Dan boleh rapat tak? Tak boleh rapat, kata. Dan seramai berapa? Zon kuning 23 jemaah, kata. Siapa kita tengok kata yang pertama itu masalah yang keluar dalam ahli agama. Masalah pandemik. Siapa yang menyusunkannya? Itu mujtahid. Satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid itu al-ijtihad. Pandangan dia kata macam ni. Dia kata mujtahid ni kata kita kena buat macam mana cara nak semayang? Jarak sebanyak 1 meter. Satu pandangan itu dia panggil al-ijtihad. Ingat, ijtihad tu pandangan. Siapa yang keluarkan? Mujtahid. Mujtahid ni siapa dia? Orang yang ada autoriti dalam mengeluarkan pandangan. Orang yang ada autoriti dalam menetapkan hukum. Dia ada autoriti macam mana? Boleh tak kata Cikgu Ramli lah jadi kata nak keluarkan hukum? Boleh tak? Keluarkan hukum, terus orang semua ikut. Andai kata. Boleh tak? Kena ada mujtahid kata adanya kuasa, adanya autoriti dalam mengeluarkan hukum, dia kena ada berapa syarat? 13 syarat. Ada 13 syarat, cukup syarat tersebut barulah dia layak mengeluarkan hukum. Bukan suka-suka je. Ustaz boleh tak keluarkan hukum, ustaz? Tak boleh. Ustaz ambil pandangan ulama je. Ambil pandangan mujtahid je. Ustaz-ustaz ni dia duduk belajar, dia mana dia belajar dulu, dia belajar, dia himpun semua dia bagi tahu orang ramai tentang hukum. Tu je. Bukannya dia kata dia sendiri mengeluarkan hukum. Sebab tu kadang-kadang ada masalah kan. Bila kata bukan ustaz dalam fiqh, kata. Contoh kata wakil lah, kata Ustaz Aizat ni wakil dalam hal fiqh. Jadi semua tanya ustaz tentang fiqh. Bila ustaz keluarkan hukum, bukan kata ustaz yang keluarkan hukum. Ustaz hanya ambil pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid sahaja. Kita hanya kupaskan pandangannya. Sebab tu kalau kita tengok pada tahun lepas ada masalah. Bila ada ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, semayang atas kursi kan. Kena semayang duduk bawah. Tak boleh, ustaz ni kata semayang atas kursi. Nabi tak buat. Ada yang kata kena semayang mula dengan berdiri dulu. Sekali tak larat lagi baru duduk bawah. Orang kaki patah macam mana? Patah daripada bawah, duduk kaki patah sama ke pinggang. Dia nak berdiri terus lagi, dia tak larat nak berdiri, nak duduk bawah macam mana? Guling berguling terus, terjun. Jadi tentang pandangan ni hanya ustaz-ustaz dia mengupaskan. Dia keluarkan. Ustaz kan kat Masjid Munting kata, kena semayang atas kursi. Ustaz di Masjid Bukit Janah kata, semayang duduk bawah. Dalam fiqh senang je. Adanya sumber yang dikeluarkan oleh mujtahid, kata ijtihad. Satu pandangan dia dikeluarkan oleh mujtahid, kemudian
Dan pandangan itu ada pada, biasanya ulama-ulama mujtahid ni kata, dia akan keluarkan pandangan yang bersesuaian dengan keadaan setempat, kata. Tengok keadaan seseorang tu. Contoh dalam fiqh. Ni kita tahu. Bila kata pandangan ulama yang mengeluarkan pandangan mengatakan boleh sembahyang atas kursi, kata. Boleh sembahyang duduk bawah dengan syarat ada kaedah-kaedah dia. Itu barulah kata, barulah betul. Macam mana cara nak sembahyang duduk atas kursi? Sujud macam mana? Sujud dah. Kalau boleh sujud, kena sujud. Lebih pada had rukuk. Kata. Bukan duduk macam tu. Tapi kena berdiri. Kena macam rukuk lah. Tapi lebih. Cara. Ada cara dah. Itu satu pandangan dikeluarkan oleh mujtahid. Cara-cara. Bila kita belajar fiqh, kita akan tahu. Oh, benda-benda ni boleh buat. Tapi dengan syarat-syarat dia. Ada ni sandaran dia. Dan kita tahu cara-cara dia, maka bolehlah kita nak sembahyang atas kursi ke, nak duduk bawah, itu tak ada masalah. Contoh, orang tu dia kena slip disc kat pinggang. Dia tak boleh nak duduk bawah, duduk atas kursi. Boleh tak duduk atas kursi? Boleh. Macam mana cara dia? Ada cara dia dalam sembahyang dengan duduk atas kursi. Kerana slip disc. Orang kena besi kat kaki. Yang masuk area tu kan, kata kat belakang lutut. Kata, masuk belakang lutut itu besi-besi. Banyak besi yang masuk. Kata. Boleh tak sembahyang nak duduk atas kursi? Kalau orang tak faham fiqh, dia akan keluarkan pandangan, dia kata ikut pandangan dia, bukan pandangan mujtahid, bukan pandangan para ulama, tapi pandangan dia kata tak boleh duduk atas kursi. Senang kata tak boleh, sebab apa? Nabi tak buat. Nabi masa kata uzurnya Nabi sembahyang bawah, Nabi tak duduk atas kursi. Kan? Itu. Kita tengok Nabi sembahyang bawah. Bila kata kita yang mengeluarkan pandangan kita sendiri, kita akan cakap tak boleh, Nabi tak buat benda ni. Sedangkan ada lagi pandangan-pandangan yang kita ambil sumber hukum Islam yang ketiga adalah al-ijtihad. Itu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid. Okey, kita tengok balik. Orang kalau dia kena besi kat kaki, besi dia cucuk kan, jadi tegak gitu. Dia kata dia nak sembahyang, kata. Dia kata sembahyang biasalah kat rumah ke kat masjid. Nak duduk atas kursi rasa boleh tak? Nak duduk bawah rasa boleh tak? Dengan ada besi-besi yang duduk belakang lutut tu. Boleh tak? Mestilah tak boleh. Macam mana? Nak duduk bawah memang tak boleh lah. Nak bersila tak boleh, nak menegak kaki pun tak boleh. Ada besi. Jadi kaedah yang kita gunakan, orang yang ada situasi sakit macam ni, yang kena masuk besi kat kaki, kat lutut ni, ada macam area yang keluar kat ni, kat belakang lutut dah. Macam mana nak sembahyang? Mestilah kena duduk atas kursi. Maka boleh tak sembahyang atas kursi? Boleh lah. Tapi ada cara dia. Yang mana dia mampu, dia kena buat. Mampunya dia sujud, dia kena sujud. Mampunya dia rukuk, dia kena rukuk. Had yang mana yang kata had yang dia kena lakukan semampu yang mungkin. Itu. Membalik kepada sembahyang Jumaat tadi, kata. Jemaah sebanyak 23 orang. Kata. Sah tak Jumaat kita? Tak cukup 40. Sah. Sebab apa sah? Kita ambil satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid. Al-ijtihad. Satu masalah yang keluar, macam mana cara nak sembahyang, kemudian ulama mujtahid ni yang mana ada kuasa untuk mengeluarkan pandangan, dia akan keluarkan pandangan, cara dia macam ni. Lah ni zon kuning 23, zon hijau 40. Zon merah 3 orang. Tak boleh langsung sebab tak sembahyang Jumaat. Ulama ni siapa yang ulama yang mengeluarkan ni? Kalau kita tengok situasi yang berlaku di Malaysia dan negara kita, maka yang mengeluarkan hukum dan pandangan itu adalah Menteri Agama. Sebab tu Menteri Agama berat tanggungan dia untuk mengeluarkan hukum tu, kata. Kalau ikut dalam Islam, orang yang pegang yang berkaitan dengan hal agama dalam negara, dia kan ada syarat-syarat dia. Syarat dia seperti mana syarat mujtahid. Seorang yang boleh mengeluarkan hukum. Sebab apa? Sebab apa benda yang dicakap olehnya, apa saja hukum yang dikeluarkan olehnya akan diikut oleh masyarakat, kata. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, menteri kita siapa? Menteri Agama? Dr. Zul lah, kata Dr. Zul. Ada tak 13 syarat dia? 13 syarat masuk orang yang faham dalam ilmu Al-Quran, orang yang tahu dalam usul fiqh, orang yang tahu, yang mahir dalam ilmu fiqh, orang yang tahu dalam membaca hadis, urut hadis, asbabun nuzul Quran dia kena tahu, tafsir Quran dia kena tahu, urut hadis dia kena tahu, faham bahasa Arab satunya.
Macam mana kalau dia kata dia nak jadi menteri, contoh kita nak jadi, ustaz kata nak jadi menteri agama, tapi ustaz tak mahir dalam bahasa Arab. Kita nak keluarkan hukum untuk orang ramai ni. Hukum-hukum tentang macam mana khutbah. Kan kata pada raya yang lepas, khutbah. Macam mana floor dia? Kalau kita nak khutbah dalam rumah. Macam mana cara kita nak sembahyang raya dalam rumah? Macam mana kita nak khutbah dalam rumah? Bukan semua orang pandai khutbah. Jadi menteri agama tu dia siapkan teks, siap-siap. Semua ada ni teks sebelum raya tu saya ingatlah. Ada teks tentang khutbah, dia dah siapkan. Cara-cara untuk khutbah macam mana? Kalau tak reti khutbah, tak payah khutbah lah. Tak pandai nak khutbah, tak payah khutbah. Tongkat yang digunakan, boleh tak guna tongkat? Macam mana cara nak guna tongkat tu? Mimbar, perlu tak mimbar? Ataupun duduk atas kursi saja? Cara-cara yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Sebab benda tu satu situasi yang berkaitan dengan agama yang keluar pada negara kita. Kalau yang kata, yang mana yang balik pada tadilah al-ijtihad, kata mustahid, kata. Yang kita tengok mustahid yang ada pada negara kita adalah Menteri Agama. Selain pada menteri, siapa? Negeri-negeri ni akan keluarkan pandangan-pandangan sekalian ni, kata. Situ saya mufti. Mufti dia kena ada 13 syarat. Orang yang mahir dalam agama, dia kena ada 13 syarat yang tadi. Untuk syarat sebagai mujtahid, kerana dia akan mengeluarkan pandangan. Pandangan tu akan diikut oleh semua masyarakat. Ni sumber rujukan kita yang ketiga. Ni kita ingat. Sumber rujukan kita yang ketiga adalah al-ijtihad. Satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid. Mufti, setiap negeri kita ada mufti. Kita kata Malaysia ni bagus. Yang mana yang saya belajar kat Urdun lah, kat Jordan dulu. Dia ada mufti ikut daerah, dia ada mufti daerah. Menteri agama dia ada seorang. Ada negara yang tidak ada. Yang kata ada satu negara tu ada satu je mufti. Ada juga yang tidak ada menteri agama, dia ada mufti. Negara-negara yang bukan Islam. US anda kata, dia ada California, kata dia ada mufti dah. Tapi dia tak ada menteri agama. Macam kita, Malaysia terlalu banyak. Memang kuat dah Islam dia. Lepas tu kalau kita pergi Tanah Arab, orang kata Malaysia bagus agama. Bagus tang mana bagus? Kata bagus, kita boleh. Kita punya agama ni ramai, yang basic-basic ni kita banyak tahu lah. Satu lagi kuliah agama kita mudah nak cari. Yang mana peruntukan untuk agama, hal agama tu banyak. Kita ada menteri agama. Kita ada mufti lagi. Majlis mufti lagi. Kita ada jabatan agama lagi. Tak cukup dengan JAKIM. Satu Malaysia JAKIM tak cukup. Jaib ada, Jawi ada. Setiap negeri ada lagi. Itu yang kuat tau. Kata macam mana cara pelaksanaan agama dalam negeri, sesebuah negeri tu. Boleh kata pujilah kita punya negara ni berkaitan dengan agama, dengan masyarakat kita yang bagus, masih lagi bagus, alhamdulillah. Itu. Yang mana dalam agama kita tidak ada terhalang untuk kita melakukan ibadah, itu. Untuk kita teruskan tingkatkan hal agama. Okey, kita balik pada situasi yang berkaitan dengan al-ijtihad tadi. Contoh yang berlaku pada kita zaman ni, sesebuah negeri. Satu kes yang datang pada sesebuah negeri lah, kata. Sesebuah negeri yang berkaitan dengan contoh, kata. Anda kata banjir lah tempat kita. Sini banjir, kata. Banjir kat masjid je kalau boleh semayang. Tempat lain semua naik ayak, kata. Jadi macam mana cara kita semayang kat situ? Sini je boleh semayang. Dalam hal agama ni. Orang-orang yang jauh-jauh tu nak kena main sini baru boleh semayang. Dan macam mana cara kita nak semayang bila mana waktu banjir ni? Nak semayang atas mana? Nak semayang dalam air ke? Kalau orang duduk jauh tu, macam mana cara dia? Kita tak, tempat kita Bukit Jana tak berlaku lagi kan? Andai kata berlakulah semua ni banjir, kata. Tinggallah masjid saja. Tinggal kata masjid saja yang boleh semayang. Jadi nak melakukan semayang bukan semua orang rumah 2 tingkat. Ada orang rumah 1 tingkat. Ada rumah kampung je. Ada yang rumah kampung yang tak ada, yang bawah tu tenggelam tu rumah dia. Bilik-bilik semua semayang habis. Kata nak semayang pun tak boleh, susah. Macam mana cara dia? Situasi yang berlaku. Kalau dalam fiqh kita tengok balik, di sini bila satu situasi yang berlaku macam ni, kita perlukan kepada mufti. Ini kata seorang mujtahid yang akan mengeluarkan pandangan bagi situasi yang berlaku. Contoh situasi yang berkaitan dengan hal agama.
Agak susah kita nak ulang alik ke masjid lagi, tempat-tempat rumah kita semua banjir, nak pergi kemas lagi rumah, nak pergi tolong orang lagi, nak angkat barang lagi, nak selamatkan barang. Jadi agak susah nak datang balik lagi, nak sembahyang sini, Zuhur masuk, pergi balik sana. Balik rumah balik susun-susun barang lagi, mai balik asar, agak susah. Jadi kebiasaan kalau kita tengok dalam hukum, mufti akan keluarkan pandangan. Situlah mufti akan keluarkan pandangan yang mana kita boleh jamak solat. Atas situasi yang berlaku, boleh jamakkan solat. Tak boleh kasar, jamak. Contoh, kata. Jadi kita memerlukan, kata, hal-hal yang berkaitan agama ni yang kita memerlukan mufti untuk meletakkan hukum. Gitu. Itu sumber kita yang ketiga dalam Islam. Mujtahid yang mengeluarkan pandangan atas sesuatu masalah yang berlaku. Pandangan tersebut adalah al-ijtihad. Masalah sesuatu yang berlaku zaman ni pandemik Covid, kata. Perak yang mana mujtahid kita siapa? Siapa mujtahid kita dalam negeri kita? Mufti Perak lah. Dengan majlis mufti yang ada. Orang-orang yang alim dalam hal yang berkaitan dengan fiqh. Itu. Hal yang berkaitan dengan hukum. Antaranya, kita ada ulama-ulama kita. Dalam majlis mufti, arwah Pak Teh dulu. Arwah Pak Teh memang dia khususiyah dia dalam fiqh. Kitab pondok yang dibukanya juga bidang fiqh juga. Fokus pada bidang fiqh. Ada lagi ulama-ulama kita lain. Ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita yang ada, yang boleh, yang mampu, yang duduk dalam majlis syura, dalam majlis mufti, kemudian dia akan keluarkan satu pandangan, satu ijtihad, satu pandangan yang keluar akan masalah yang ada zaman pandemik ni, kata. Covid yang kata lah ni lah Covid, kata. Perak yang buat 23 kan. 23 orang sembahyang jemaah pada zon kuning. Negeri lain ada yang tak boleh langsung. Ada yang boleh. Ada kata yang boleh 40 orang terus. Zon kuning boleh 40, zon hijau pun 40. Zon merah tak boleh terus 3 orang. Sembahyang Jumaat terus tak ada. Ada negeri yang meletak ada negeri yang meletakkan bahawa masjid jamek, masjid yang besar-besar je boleh buat 100 orang ke bawah, kan? Masjid jamek panggil. Kita ni kalau kita letakkan di surau-surau yang boleh didirikan Jumaat. Ada yang boleh, yang mana surau-surau yang boleh didirikan Jumaat. Surau jamek panggil. Surau-surau yang boleh Jumaat boleh 23, 26 kata. Negeri lain berbeza. Sebab mujtahid dia berbeza. Kita mujtahid kita, mufti dengan majlis mufti yang mengeluarkan pandangan, ijtihad yang pandangan dia kemudian diperakui oleh semua mujtahid yang ada di negeri kita. Maka Perak melaksanakan 23 ke 26. Jadi sah tak 23 kita tadi dengan Jumaat? 26. Sah lah. Sebab apa? Sebab yang mengeluarkan hukum itu adalah mujtahid, orang yang ada autoriti dalam mengeluarkan pandangan. Di sisi Islam sah lah. Sumber rujukan kita yang ketiga. Itu dia panggil al-ijtihad. Kalau kita tengok balik daripada sirah, daripada dia punya perjalanan peringkat ijtihad ni ada berbagai lah. Kalau zaman lalu ni kita terpanggil majlis fatwa. Pandangan kita tak panggil ijtihad. Akhir zaman ni kita panggil, akhir-akhir dia panggil majlis fatwa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan negara kita. Hukum-hukum yang dikeluarkan masalah yang berlaku di negara. Dia panggil majlis fatwa kebangsaan. Muzakarah majlis fatwa kebangsaan. Tengok kat Jalan Jakib tu macam-macam hukum dah ada. Kat dalam kita punya mufti dalam Perak punya pun macam-macam hukum dah ada dah. Itu. Majlis fatwa kebangsaan. Majlis fatwa peringkat kebangsaan. Majlis fatwa negeri. Negeri macam mana? Kebangsaan macam mana? Berbeza. Kebangsaan melibatkan Malaysia. Hukum yang datang, contoh hari raya lah. Pernah Perak raya dulu kan? Perak raya dulu baru negeri lain tak raya lagi. Macam mana negeri-negeri lain ni yang tu kita ambil kebangsaan punya. Untuk mengisytiharkan raya, untuk mengisytiharkan puasa. Adapun cara sembahyang jemaah yang Jumaat yang kita dirikan itu kata peringkat melibatkan negeri. Peringkat negeri. Ada mujtahid yang kata itu mufti akan mengeluarkan pandangan yang berkaitan dengan hal negeri sahaja. Hukum hakam negeri ni banyak lah. Sebenarnya kalau kita tengok balik mujtahid ni banyak tugas lah kata.
Tempat-tempat yang banjir dia kena keluarkan. Macam mana pandangan bagi orang yang hadapi situasi banjir. Kita tengok hukum-hukum, ada yang kata, kalau kita tengok kita punya menteri kita macam-macam lah, macam-macam hukum dia dah keluarkan tentang budak-budak main game lah ni, game-game yang ada sembahan dalam game tu. Dalam game tu ada sembahan berhala, yang si cucu-cucu ke anak-anak kita duduk main game tu, dalam tu ada sembahan berhala. Macam mana hukum game dia? Hukum-hukum yang kecil-kecil ni banyak lah kita punya menteri kita mengeluarkan pandangan. Itu okay. Kalau kita tengok balik floor dalam ijtihad ataupun ijma', ijtihad satu pandangan yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid, kemudian pandangan tersebut disetujui oleh semua mujtahid, itu dipanggil ijma'. Semua setuju bahawasanya pandangan ni diguna pakai satu dunia, maka dipanggil al-ijma'. Itu ijma' pula. Zaman Nabi ada tak ijtihad ataupun ijma'? Ijma' ada tak ijma' pada zaman Nabi? Tak ada lah, sebab semua rujuk pada Nabi. Ijtihad pun tidak ada. Ijtihad yang berkaitan hal dunia ada. Berkaitan dengan agama, terus serah pada Nabi. Bermula pada zaman sahabat yang itu. Ijma' yang pertama, kata antara salah satu ijma' yang terawal itu, satu pandangan daripada sahabat tentang apa yang kita maklum lah. Satu mujtahid yang mengeluarkan pandangan, iaitu meletakkan Quran dalam satu mushaf. Pandangan siapa yang mengeluarkan tu? Siapa mujtahid yang ada autoriti yang keluarkan pandangan untuk meletakkan Quran dalam satu mushaf? Asalnya Quran ni bukan dalam suhuf, dalam mushaf, dia dalam suhuf, dalam helaian-helaian yang biasa. Sahabat menyimpannya dalam helaian yang biasa. Siapa yang meletakkan pandangan? Yang mana? Meletakkan Quran dalam mushaf, sedangkan Nabi melarangnya. Nabi melarang pada ketika Nabi ada. Sebab apa Nabi larang? Takut bercampur dengan hadis. Itu. Kemudian satu pandangan yang dilontarkan oleh Umar. Kena letakkan dalam satu mushaf. Ada riwayat mengatakan Abu Bakar yang mengatakan. Ada mengatakan Abu Bakar tak mengatakan sedemikian, kerana Abu Bakar ni dia patuh pada Nabi. Yang mana patuh tu? Apa yang Nabi buat itu. Nabi tak bagi, jangan buat. Kata. Nabi tak bagi kumpul Quran, jangan kumpul. Umar yang kata, Umar ni biasa dia akan keluarkan satu pandangan yang ikut keadaan tertentu. Mujtahid yang hebat lah. Dia tengok situasi yang berlaku ketika itu. Berlakunya satu sirah yang mana 80 orang hafiz Quran mati dalam peperangan, syahid dalam peperangan. Maka kat situ kurangnya hafiz Quran. Macam mana cara nak menjaga Quran tu? Sayyidina Umar dia mencadangkan, ataupun Uthman, ada mengatakan Uthman mencadangkan, meletakkan, menjadikan Quran dalam mushaf. Kemudian barulah dibinanya, barulah dikumpulkan para penulis daripada sahabat, dan tu ijma', kata ijma' ijtihad yang pertama yang keluar, kata dalam hal agama. Antara salah satu ijtihad yang pertama yang keluar dalam hal agama, memashafkan Quran. Kumpullah para sahabat ni semua, yang mana mereka simpan satu surah, ada yang menyimpan surah, ada yang menyimpan helaian. Duduk himpun semua kertas-kertas yang ditulis, kertas-kertas helaian Quran yang ditulis. Kemudian para sahabat ni akan baca, ada yang menyemakkannya, ada yang semakkan bacaan, betul tak apa yang ditulis. Kemudian susun balik surah Kahfi ni macam mana? Sebab masa zaman Nabi turun terputus-putus, kan? Ada sahabat ni dia kumpul, kumpul surah Kahfi ni, satu surah Kahfi dia kumpul semua. Gitu. Ada sahabat ni kata dia buat surah Al-Jin, letak semua dia tulis. Ada sahabat Al-Baqarah macam tu. Bukan semua simpan helaian Quran kata. Kemudian himpun, dah semak semua, dah dituliskan, dijadikan satu mushaf. Itu ijma'. Yang mana satu pandangan yang dilontarkan oleh Umar, ada yang mengatakan Uthman. Kemudian diikuti oleh semua mujtahid kat situ. Semua sahabat-sahabat yang mahir dalam fiqh dia kata ikut, betul boleh. Maka itu adalah ijma'. Daripada ijtihad tadi tukar kepada ijma'. Kemudian itulah kata ijtihad dan ijma' yang antara ijtihad dan ijma' yang pertama dalam memashafkan Quran itu. Buatlah satu Quran, dah siap satu mushaf yang asli,
Kemudian satu lagi Uthman Affan dia buat satu salinan yang lain. Kan? Satu salinan yang lain. Ada dua salinan Al-Quran. Kemudian sahabat dia keluarkan lagi pandangan. Dia keluarkan satu ijtihad, satu masalah yang berlaku. Quran ni, ni cerita tentang usul ijtihad dengan ijma' lah. Quran. Nak baca Quran ni bahasa apa? Andai kata Quran turun dalam bahasa kita, nak baca bahasa Kelantan ke, bahasa Terengganu ke, bahasa Selangor ke nak baca bahasa Perak? Andai kata turun kita Quran kat kita. Itu yang kata sahabat-sahabat ni masing-masing mengeluarkan pandangan lah. Itu mujtahid. Yang mana ijtihad, satu pandangan dia keluarkan oleh sahabat. Yang mana Uthman kata kat situ Sayyidina Umar dan Uthman juga mengatakan bahawa gunalah bahasa Quraisy, bahasa yang disebut oleh Rasulullah. Sebab tu kalau kita tengok dia ada bismillahirrahmanirrahim, la ta'manna, ada yang baca Ismam, ada baca Imalah. Itu. Yang mana sahabat-sahabat meletakkan bacanya mushaf ini dalam bahasa Quraisy. Bahasa bangsa Nabi sendiri. Bangsa Nabi punya Quraisy. Jadi orang-orang yang berada di Kufah, ada di Baghdad, di wilayah Syam, yang masing-masing tuntut untuk baca bahasa mereka, tidak dibenarkan sama sekali. Satu pandangan yang mengeluarkan bahawa Quran ni kenalah baca dalam bahasa Quraisy. Semuanya para sahabat kita itu, semua umat Islam kena baca bahasa Rasulullah baca. Cara Rasulullah baca. Apa lagi masalah yang berlaku lepas tu Quran ni? Titik dulu ke baris dulu? Masalah tak ada apa? Tak ada. Baris kata. Baris dulu ke titik dulu? Baca, kita kena baca Quran lah kata. Kita rajinkanlah baca Quran. Sebab apa? Sebab tengok sahabat nak kumpul untuk bagi kita syafaat kat akhirat ni. Quran yang menjadi syafaat pada kita. Rajin-rajinkanlah baca kan. Punya susah. Dalam ijma' ni, dalam sepakat ulama' ni, dalam ijtihad pandangan, macam mana nak bagi orang faham? Orang Arab bolehlah baca kalau tak ada titik, tak ada baris. Sampai kat 2/3 dunia Islam kuasai. Sampai sampai ke China, sampai ke India. Nak baca tak ada baris. Jadi baris dulu ke titik dulu? Baris dululah. Baris dulu. Kata baris dulu. Kemudian sahabat mengeluarkan pandangan bahawa kena letak baris pula dalam mushaf itu. Itu salah satu cabangan daripada al-ijtihad. Ijtihad, ijma' dengan mujtahid. Kita dah tahu dah. Sumber rujukan kita, ini dah habis masa lah. Itu Ustaz ulang balik sikit. Yang pertama Quran, sunnah, kita dah tahu. Sumber hukum kita yang ketiga, yang mana kita boleh sembahyang seramai 23 orang, 26 orang. Kita baca Quran dah ni. Kalau ikut Quran ni bid'ah lah. Nabi tak buat. Kan? Nabi tak baca dalam mushaf. Helaian saja. Dalam helaian saja. Itu dipanggil al-ijtihad. Satu pandangan ijtihad, satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid. Mujtahid ni orang yang ada kuasa dalam mengeluarkan pandangan. Antaranya yang berlaku yang ada kat kita, mufti kita, menteri agama dan ijma'. Ijma' ni macam mana? Satu pandangan yang dikeluarkan oleh mujtahid tadi, kemudian disetujui oleh semua mujtahid. Maka ia jadilah ijma'. Tapi ijma' ni melibatkan global, dunia punya pandangan. Itu baru dikata ijma'. Tapi kalau seorang yang keluarkan pandangan kemudian disetujui oleh berapa orang mujtahid, itu dia tak panggil ijma'. Dia panggil ijtihad sahaja. Dan akhir zaman ditukarkan. Kita tak panggil ijtihad lagi, dari majlis fatwa. Satu pandangan yang dikeluarkan oleh mufti, fatwa kebangsaan, fatwa peringkat negeri, daerah semua. Itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan dalam minggu yang seterusnya lah, dalam sumber-sumber dalil-dalil yang nyata, kata yang sumber-sumber dalam agama kita yang menjadi rujukan kita. Yang keempat seterusnya itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-As.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم.